Okey, saya nak komen tentang pemberian vaksinasi kepada remaja. Ramai kawan-kawan saya ya yang ada nombor WhatsApp saya, kawan sekolah saya, kenalan saya yang duk mesej tanya pasal anak mereka, minta maaf. Ramai yang saya tak dapat jawab, tapi saya nak jawab sekaligus di sini. Pemberian vaksinasi kepada remaja, patut tak saya takut? Patut tak saya ambil? Anak saya tidak berisiko, tak ada penyakit komorbid, patut tak saya ambil vaksinasi ini dan sebagainya? Now, saya kan celoteh Dr. Mala jadi sebelum saya memberikan jawapan, saya nak berceloteh dahulu dia macam ni tau. Saya bagi contoh waktu saya tingkatan 5, sebelum saya SPM, tiba-tiba saya dapat chicken pox. Jadi saya terpaksa balik rumah dan sebab saya sekolah berasrama penuh. Ya, jadi saya terpaksa balik rumah dan duduk kat rumah beberapa minggu sebelum saya balik semula ke sekolah. Jadi dalam SPM saya ada satu subjek yang saya dapat B. Sampai sekarang saya menyalahkan chicken pox tu atas B yang saya dapat. Walaupun sebenarnya sehari sebelum exam tu saya tengok anugerah juara lagu. Waktu tahun tu Siti Nurhaliza menang. Waktu tu saya gila dengan Siti Nurhaliza. Tu rahsia lah, korang jangan beritahu orang lain Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah walaupun jangkitan tu tak kritikal, saya kena demam campak dan sampai sekarang saya menyesal. Kenapalah saya tak diberi vaksin demam campak? Kalaulah saya diberi vaksin chicken pox ataupun demam campak ni, sebenarnya bahasa biasa dia demam campak, sepatutnya kena sebut cacar air katanya. Saya ni orang kampung. Daripada muda-muda saya dah sebut demam campak, dah so saya nak sebut demam campak juga. Kalau dah diberi vaksin chicken pox demam campak ni, kemungkinan besar saya tak adalah 2 minggu duduk kat rumah. Jadi saya bolehlah join percubaan, trial paper semua yang cikgu-cikgu buat dengan kawan-kawan saya. Tapi saya terpaksa balik ke rumah pada ketika itu. Okey, jadi saya terlepas. Oleh itu, sampai sekarang saya selalu menasihati kawan-kawan saya, ahli keluarga saya, sepupu sepapak saya, pesakit yang datang jumpa saya selalu nasihatkan, kalau anak korang sekolah rendah tak dapat lagi chicken pox, sometimes you all menunggu jangkitan secara semula jadi. Tapi kalau dah habis sekolah rendah, dia tak dapat lagi jangkitan, tolonglah bagi vaksin guys. Kesian kat dia. Bayangkan kalau sehari sebelum PMR, dia dah study bagai dah, dia nak menunjuk kat satu kampung dia boleh dapat 8A, tiba-tiba dia dapat chicken pox. Atau memanglah jangkitan tu normal, tetapi ia boleh dielakkan. Kita panggil preventable infection, preventable disease. Jadi bila ia boleh dicegah, apa salahnya kita ambil langkah pencegahan tu Sama juga macam saya pernah jumpa pengantin yang dia nak bersanding dah besok. Habis penuh satu badan chicken pox. Dah siap dah, pelamin kat baju nikah semua dah ada depan mata dah. Tapi dia kena chicken pox. Cuba bayangkan dia punya stres tu. Saya pernah jumpa pengantin punya anak saudara kesayangan. Dia nak kahwin, anak saudara kesayangan tu demam campak. Dan itu adalah rumah pengantin perempuan. You all tahulah kalau seorang kena demam campak kan satgi kan zup. Saya ingat lagi anak saya yang kecil Avid ni baru lahir baby waktu tu 6 bulan tak silap saya. Saya punyalah cuaknya nak bawa. Benda yang simple guys. Kalau kita dah ambil vaksin, masih boleh dapat chicken pox. Tapi dia akan datang sikit-sikit je dan dia hilang. Dan saya selalu nasihatkan, tolonglah kalau anak tu anak perempuan, bagilah vaksin chicken pox tu walaupun kena bayar. Berapa sangat? 100 lebih kot. Saya rasa ada klinik-klinik yang jual RM80-90. Saya tak pasti berapa. You all bolehlah call klinik-klinik. Kalau kat Kajang ni call lah klinik Takif yang belakang Tesco tu ke. Tanya kat dia orang. Berapa harga vaksin chicken pox tu, sebab murah je. Bayangkan budak anak perempuan kalau dia dapat chicken pox, berparut-parut muka dia minta duit nak beli vitamin E cream lah, itulah inilah, lagi mahal. Baiklah bagi dia vaksin tu. Stres tau dapat parut ni kalau dah besar-besar. Tahu tak, kadang-kadang you all nak pergi exam, time tu lah baru dapat offer untuk pergi exam untuk SPA, untuk masuk JPA, nak dapat kerja masuk dalam kerajaan, tiba-tiba dapat demam campak. Tak ke frust tu namanya. Mulalah time tu nak menyesal, boleh tak saya nak ambil vaksin sekarang? Tak boleh. Kalau dah kena jangkitan tak boleh ambil. Sama juga, dan demam campak ni dia ada komplikasi jangka panjang tau. Bila dia kena demam campak, virus tu dia boleh duduk dekat tulang belakang kita untuk berjangka masa yang lama, 10 hingga 20 tahun macam tu. Lepas tu dia boleh buat special guest appearance. Dia kata tada, tiba-tiba dia jadi kayap, iaitu shingles. Kayap adalah komplikasi jangka panjang daripada chicken pox. Jadi kalau faham tak? Bila you all dah ambil vaksin chicken pox, risiko untuk kayap pun menjadi rendah. Bila dah ambil bila dah rendahkan risiko untuk chicken pox, risiko dapat kayap rendah, risiko dapat parut rendah, risiko masalah saraf yang lain rendah dan sebagainya.
Maka sama juga analoginya kepada vaksin COVID-19. Walaupunlah korang rasa jangkitan itu tidak kritikal terhadap anak anda sebab risikonya rendah. Bayangkanlah anak korang tu 2 hari lagi SPM, dah study macam nak rak, dah tak tidur beberapa malam, kopi dah telan dah togok, kerja rumah setahun tak buat sebab konon-kononnya nak study. Ini adalah perkara-perkara yang saya buat. Jadi tiba-tiba dia nak exam, dia kena COVID-19, dia kena kuarantin pula, dia demam panas, dia sakit tekak, batuk-batuk. Memang dia tak kritikal, tetapi dia kena go through jangkitan tu, tak kekesian. Kalau kita dah bagi dia vaksin, risiko jangkitan menjadi lebih rendah. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam parlimen dia cakap yang dah divaksin pun masih boleh dijangkiti, yang dah lengkap 2 dos vaksin masih boleh dijangkiti. Tetapi apa maksud Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Macam gini, daripada 100, ini adalah kajian real world data, kajian yang dilakukan di setting yang sebenar dalam satu negara. You all boleh pergi tengok ya, real world infectious disease study. Dia kata dalam 100,000 orang yang telah divaksin, 3 orang masih boleh dijangkiti dengan COVID positif. Jadi kalau dah lengkap 2 dos yang dah vaksin, boleh dijangkiti? Tak boleh. Sebab dalam 100,000 orang yang telah lengkap divaksin, 3 orang masih boleh dijangkiti. Dalam 100,000 orang yang tidak divaksin, 91 orang boleh jadi COVID positif. Faham ya? Beza dia 3 dengan 91. Jadi kalau tak vaksin boleh dapat COVID positif? Tak boleh. 91 orang dalam 100,000. Kalau dah vaksin boleh dapat COVID positif? Tak boleh. 3 dalam 100,000. Jadi kita tak boleh menipu. Kita kena memberitahu data yang betul. Tetapi banyak perbezaan 3 dengan 91 tu guys. Faham tak? Sama juga dengan jangkitan asimptomatik. Dalam 100,000 golongan yang tidak divaksin, 40 orang boleh dapat jangkitan COVID-19 yang tiada gejala. Maksudnya dia jadi penyebar sahaja. Manakala dalam 100,000 orang yang telah divaksin, 1.8, 1 hingga 2 orang lah, masih boleh dapat jangkitan tanpa gejala. Jadi kalau dah ambil vaksin, boleh dapat COVID ke? Boleh. Tetapi kebarangkalian dia menjadi sangat-sangat rendah. Kalau dah ambil vaksin, kalau tak ambil vaksin, boleh dapat COVID ke? Boleh. Kebaran kalian korang dapat COVID lagi tinggi. Faham tak? Ya, kalau orang tanya, awak pandai masak tak? Awak jawab pandai. Rupa-rupanya awak pandai masak air dengan goreng telur je. Pandai masak juga namanya. Bila tanya kat orang lain, awak pandai masak tak? Pandai. Tapi dia pandai masak rendang, lemak cili api, pulut kuning. Semua dia boleh masak. Yang ini pun boleh masak, yang itu pun boleh masak. Tapi beza dia rendang dengan air kosong, air panas. Faham tak? Dua-dua pandai masak. Sama juga vaksin dengan tak vaksin. Iya, dua-dua boleh dijangkiti. Tetapi risiko dia sangat-sangat berbeza dari segi kadar jangkitan. Dari segi kadar jangkitan itu menjadi kritikal pun sangat-sangat berbeza. Dan of course lah ya, kita kata kadar kematian di kalangan golongan yang telah divaksin yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 jauh lebih rendah di kalangan golongan yang telah divaksin. Kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ya guys. Vaksin ini tidak boleh menghalang kematian. Tolong jangan percaya dengan mengambil vaksin ini anda boleh lepas daripada kematian, anda boleh lari daripada ajal, anda boleh hidup sampai kiamat. No, vaksin ini tidak boleh menghalang kematian. Ia hanya dikatakan menurunkan kadar kematian yang berkaitan dengan COVID-19. Tapi sebagai manusia yang ada pegangan agama, kita terima bahawa jika mati itu datang, dia datang juga. Buatlah macam mana pun, tidur terbalik ke, menyorok bawah katil ke. Tapi kalaulah malaikat maut tu nak cekup kita, dia akan cari juga kita sampai ke lubang apa pun. Ya, tetapi kita masih kena berikhtiar. Itu yang kita nak buat sebenarnya ya. Jadi ada perbezaan di antara 2 dos full vaccinated boleh dijangkiti. Ada beza dari segi dia punya kebarangkalian daripada dia punya peratusan dan juga percentage, dan juga golongan yang tidak divaksin. Ya, ada beza dari segi dia punya kebarangkalian dan jumlah yang boleh dijangkiti. Ya, saya tak kata golongan anti vaksin ataupun golongan vaksin hesitant anda perlu mengambil vaksin, anda perlu dipaksa atau tidak. No, saya masih berpegang kepada vaksin ini adalah satu pilihan.
Kalau anda tak percaya, tolong jangan ambil. Kalau anda tak ada, pintu hati anda tidak terbuka, anda tak rasa ini satu ikhtiar yang boleh membantu badan anda, jangan ambil. Sebab sesuatu yang minda anda tidak terima, badan anda lagi takkan terima. Jadi jangan ambil. Mintalah hidayah, buatlah solat ke, pergilah temple ke, apa ke, cari your own pathway, cari your own answer, talk to God. If you don't want, don't take it. Tapi sebab you tahu you tak ambil vaksin, kadar jangkitan you lebih tinggi, kebarangkalian jangkitan you lebih tinggi, you kena jaga SOP dengan lebih berhati-hati. Anda kena amalkan amalan lain untuk menghalang jangkitan dengan double protection, sebab risiko anda untuk dijangkiti lebih tinggi daripada golongan yang telah divaksin. Ya, yang satunya kadang-kadang orang yang anti vaksin ni sebenarnya dia sangat mementingkan aspek-aspek kesihatan, ya. Saya cuma tak setuju dengan pengambilan vitamin yang berlebih tu, tidaklah, ya. Tapi dari segi pemakanan, ya, gaya hidup yang sihat dan sebagainya, kalau you all boleh amalkan, sangat-sangat bagus sebenarnya, ya. Dan kami akan sentiasa mendoakan agar pintu hati anda terbuka untuk menerima fakta-fakta saintifik yang telah terbukti, ya. Jadi berbalik kepada wajar tak bagi vaksin kepada remaja, wajarlah. Kesian dekat budak-budak tu, dia orang nak pergi sekolah, dia orang nak enjoy, dia orang nak jadi happy. Kau ingat dia orang nak pergi sekolah nak belajar je ke? Banyak benda lain dia nak buat, dia ada girlfriend yang bergaduh, tak sempat nak berbaik, nak bagi surat cinta lagi, nak jumpa cikgu-cikgu lagi, nak main bola dekat padang, banyak benda yang dia orang nak buat. Jadi kalau kita dah beri mereka vaksin, kebarangkalian mereka untuk dijangkiti lebih rendah, maka mereka boleh dapat balik kehidupan keremajaan mereka, kehidupan kanak-kanak mereka, alam persekolahan mereka dan sebagainya. Kita sebagai ibu bapa pun lebih mudah. Memanglah jangkitan tu boleh jadi jangkitan yang simple kepada mereka, jangkitan yang gejala ringan, tetapi perlu ke mereka mengalami gejala ringan tu? Boleh tak kita buat sesuatu supaya mereka tak payah alami jangkitan gejala ringan, tak payah go to trauma, tak payah kena ejek dengan kawan-kawan, tak payah kuarantin, tak payah tertinggal farewell, tak payah tertinggal kat sekolah saya dulu, ya, ada hari yang saya tak ingat, dia macam ada persembahan setiap kelas form 5 tu ada buat persembahan, saya tak ingat apa nama hari tu, ya. Ada hari-hari, ada hari Aspuri dan sebagainya. Dia tak payahlah tertinggal benda-benda tu, dia boleh enjoy. Bukankah itu apa yang kita buat waktu kita remaja? Kita tak nak kepulangkan balik keremajaan anak-anak kita. Kita tak ingat ke bila kita buka sekolah hari tu, pop kluster sekolah, daripada rumah bagi ke sekolah, daripada sekolah bagi ke rumah, sekolah ni tutup, sekolah tu tutup, sekolah ni tutup. Begitu banyak kluster sekolah bila kita buka sekolah. Habis tu sekarang bila kita buka sekolah, you all rasa benda tu takkan berlaku. Mestilah akan berlaku. Ingat, senang ke nak suruh budak-budak jangan borak dengan kawan-kawan, kekalkan SOP, jangan share itu ini, yelah boleh lah sikit-sikit. Tapi dulu bila cikgu-cikgu korang kata jangan merokok dalam kelas, korang rokok tak? Jangan merokok dalam sekolah, you all rokok tak? You all rokok juga kan? Habis tu macam mana nak betul-betul jaga SOP dekat sekolah? You all bagi tahu saya. Tak kesenang kalau kita berikan mereka perlindungan yang telah terbukti secara saintifik dan kita boleh pulangkan balik alam keremajaan mereka tu. Saya dah kesian dah tengok diorang ni belajar online je, dah lah diorang menyampah nak tengok muka mak bapak, menyampah nak duduk kat rumah, diorang nak pergi sekolah tu nak main sebenarnya, bukannya nak belajar sangat. Itu adalah kelebihan pemberian vaksin kepada remaja. Kalau you all takut kesan sampingan jangka panjang vaksin tersebut, kami doktor lebih takut kesan sampingan jangka panjang virus COVID tu. Macam saya cakap, demam campak, chicken pox, kesan sampingan jangka panjang dia boleh dapat kayak, iaitu shingles. Virus tu boleh wujud balik. Ada juga kesan sampingan yang menyebabkan kita panggil cerebral ataxia, jalan dengan tak stabil. Ada orang yang dapat kemandulan, mumps orchitis. Macam-macam masalah-masalah yang lain yang disebabkan oleh kesan sampingan jangka panjang sesuatu jangkitan. Jadi kami lagi risau kesan sampingan jangka panjang jangkitan itu terhadap kanak-kanak ni. Kita tak apalah, dah belajar, dah graduate, dah ambil degree, dah ambil master, ya, dah kahwin, dah dapat anak, banyak benda yang kita dah settle dalam hidup kita walaupun kita muda. Jadi kalau kena jangkitan dan jangkitan tu ada kesan sampingan jangka panjang, at least kita dah habis 50%, 40% daripada kehidupan kita. Budak-budak ni muda lagi, lepas ni lah dia orang nak masuk universiti, dia orang nak masuk kerja, dia orang nak buat yang terbaik, dia orang nak buktikan kepada dunia ini mereka mampu, dia orang nak kahwin, dia orang nak dapat anak, nak mengorat, nak cari hantaran, banyak benda dia orang nak buat. Cuba bayangkan kalau virus ni lepas 10 tahun kita tahu sebenarnya dia memberi kehilangan deria bau secara berkekalan, ataupun saya bagi contoh, ataupun lepas 10 tahun virus ni orang yang pernah dijangkiti tiba-tiba dia boleh jadi macam ni balik. Takkan kita gelabah?
Kesian dekat budak-budak ni guys. Kalau korang risau kesan sampingan vaksin, saya lagi risau kesan sampingan virus tu. Kesan sampingan virus jangka panjang. Ya, jadi jangan ambil mudah. Kalau nak tahu juga apakah kesan sampingan virus vaksin ni doktor. Guys, immune system adalah sesuatu yang quick, yang cepat tau. Kita tengok dia peak ya, antibody paling tinggi 3 hingga 4 minggu. Lepas tu dalam 6 hingga 8 minggu dia cipta sel-sel memori, B cell, T cell dan sebagainya. Semua komponen daripada vaksin tu dah keluar daripada badan. Jadi apa kesan sampingan jangka panjang dalam sistem apa yang korang rasa? Tiba-tiba tumbuh gigi keempat. Korang rasa kesan sampingan dekat sistem mana? Sistem apa yang korang rasa vaksin tu boleh beri kesan sampingan lebih lama? Kulit, hidung, mata, mulut, tulang, jantung, paru-paru. Sistem mana yang korang rasa vaksin tu dia duduk lagi dalam badan? It doesn't stay in your body. Vaksin tu keluar, yang ada tinggal antibody sahaja. Antibody tu milik anda, badan anda yang buat antibody dan dia stay antibody dalam badan kita. Jadi apa yang dia boleh buat dekat kita? Macam korang makan biryani lah. Lepas 2 hingga 3 hari, mungkinlah biryani pencernaan dia mungkinlah 3 hingga 4 hari lah kot. Lepas 3 hingga 4 hari, biryani tu dah keluar daripada badan korang. Yang ada dalam badan korang hanyalah kolesterol, minyak dan protein daripada pemakanan biryani itu. Tetapi biryani itu sendiri dah keluar dah daripada badan korang. Samalah juga. Vaksin tu dah keluar dah daripada badan korang. Ya, dah dihindarkan daripada badan korang melalui lymph node dan sebagainya. Yang ada hanyalah antibody. Ya. Dia kena berasas apa yang kita cakap tu. Jadi kalau tanya saya, sesuai tak beri vaksin kepada remaja? Sesuai guys. Kesian kat diorang. Dan you all kalau belum bagi vaksin chickenpox kepada anak-anak you all yang dah remaja, yang dah nak habis sekolah sebelum masuk universiti, tolonglah bagi bila dia orang pergi duduk sorang-sorang dekat hostel, dekat universiti. Lagi susah kalau satgi nak kahwin tiba-tiba dia dapat chickenpox. Memang dia marah kat mak sebab tak bagi vaksin kat dia. Ya, jadi dalam isu kesihatan, dalam semua aspek, kita sebenarnya cuba untuk merendahkan risiko kita daripada jatuh sakit. Tak kisahlah sakit tu penyakit berjangkit ke ataupun sakit itu penyakit kita panggil lifestyle diseases macam kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Ya, jadi apa yang kita buat adalah kita rendahkan risiko. Sana ada dia kata Mak Yung risau doktor. Dia kata hari tu ada seorang Mak Yung dia hantar. Adakah Mak Yung yang sama? Saya pun tak tahu. Jadi itu adalah saranan saya ya. Tolong tapi remaja ni pun dah besar kan. You all dulu waktu form 3, form 4 dah cakap dah dekat abah, dekat mak, saya nak girlfriend macam ni, saya nak motor macam ni, saya nak bag macam ni, saya nak potong rambut macam ni, saya nak tudung macam ni. Kita dah ada satu pilihan. Kita dah ada satu keputusan bila kita remaja. Jadi tanya anak-anak ni sebenarnya apa yang diorang nak. Tanya budak-budak muda ni apa yang diorang nak. Anak saya baru 7 tahun. Memang saya tak bagilah dia pilih apa-apa ya. Tetapi kanak-kanak kita yang dah agak remaja, yang dah akil balik, sepatutnya mereka dah boleh ada satu kesedaran untuk membuat satu keputusan. Jadi minta pendapat mereka, tanya mereka dan benarkan mereka untuk nyatakan keputusan anda. Dan anda sebagai ibu bapa pun berbincanglah secara baik-baik di antara suami dan isteri. Tolonglah jangan gaduh-gaduh. Kalau suami nak bagi, isteri tak nak bagi, kita tak boleh bagi separuh vaksin tu dekat anak ya. Kita hanya boleh bagi keseluruhan vaksin tu. Jadi kalau anda perlukan penjelasan yang lebih detail untuk anak anda, boleh berjumpa dengan mana-mana doktor yang berdekatan dengan anda, klinik ke, hospital ke, doktor yang you all boleh capture. Tolong jangan datang jumpa saya sebab saya bekerja di Jabatan Kecemasan ya. So saya tak boleh nak terangkan tentang vaksin ketika saya bekerja secara klinikal. So I'm sorry for that. Saya hanya mampu berceloteh di media sosial. Jadi berjumpalah dengan doktor-doktor klinik untuk dapatkan penjelasan lanjut khusus untuk kesihatan anak anda. Ya, itu yang paling penting. Dan jangan lupa untuk bertanya dengan anak-anak anda sebab ramai ada yang message Dr. Mala di macam-macam platform. Remaja tu sendiri, budak-budak tu sendiri yang kata saya nak ambil tapi mak ayah saya duk sibuk berbincang, mak dengan ayah tak tanya saya langsung. Macam mana ni doktor? Kalau saya sendiri nak ambil boleh ke tak? Tolong kebenaran memang perlu diberi oleh ibu bapa, tetapi tolong tanya apa yang anak tu nak ya. Mereka juga ada hak sebenarnya. Dan kepada pasangan suami dan isteri, tolong jangan gaduh-gaduh. Tolonglah jangan separuh nak bagi, separuh tak nak bagi ya. Dan seakan-akan mencabar pasangan masing-masing. Ambillah satu keputusan yang sebulat suara di antara pasangan, anak-anak dan sebagainya. Dan buatlah apa yang anda rasa terbaik untuk anak anda. Kalau anda tak nak ambil, jangan ambil. Tak apa. Kalau anda rasa perlu, bagus untuk ambil, ambillah. Kalau anda rasa nak tunggu, nak tengok dulu pun tak apa juga. Tetapi buatlah apa yang anda nak. Jangan dipaksa, jangan rasa terpaksa. Jangan lepas ambil buat macam-macam drama, cakap ya lepas saya ambil saya dapat kolesterol tinggi lah, saya dapat penyakit
bengkakan di abdomen lah, sengaja mengambil vaksin untuk menunjukkan saya dapat kesan sampingan, niat tu dah salah dah. Alright?